Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada penonton-penonton di luar sana. Nama setiap hari Jumaat memang saya live sentiasa ada je lah video pada setiap hari Jumaat lah. Hari lain pun ada, cuma kalau hari lain tu dia tak live macam ni. Live tapi tayangan perdana cuma kamera biasa lah. Tapi kalau anda semua nak saya live secara stream, secara langsung atau berstream secara langsung lah kan, macam kat Facebook tu live betul kan. Mintalah kawan-kawan anda subscribe sampai 1000. Tapi target saya ialah sampai 1000 je subscriber. Target saya lah. Itu target saya. Saya tak tahulah, mungkin channel ni boleh sampai 30,000 subscribe. Yang subscribe channel saya ke. Okey, yang penting jangan lupa subscribe channel saya. Dan kalau anda tak suka video ni, bolehlah ke channel lain. Tapi kalau anda suka, tontonlah sampai habis. Baik, hari ini saya akan ceritakan tentang pengenalan ilmu qiraat. Okey, kitab suci Al-Quran telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur dan baginda telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membacanya dengan tartil, yakni dengan bacaan yang betul mengikut hukum tajwidnya. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Muzammil ayat 4 yang bermaksud, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Jadi jelaslah Jadi jelaslah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa menjadi satu kewajipan kepada kita untuk membaca Al-Quran itu dengan bertajwid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan para sahabat membaca Al-Quran mengikut hajah, mengikut lajah, silap saya ni, ataupun yang dimaksudkan di dialek melogi susah benar saya nak sebut, kurang macam tu lah. Saya minta maaf. Mereka sendiri, apabila hal ini berlaku, maka wujudlah bentuk pembacaan yang berbeza qiraat berbeza qiraat bacaan, tetapi semuanya itu diakui sah oleh baginda. Ini bersandarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahunya yang bermaksud Jibril alaihi salam membacakan kepadaku Al-Quran dengan satu cara sahaja. Maka aku berulang-ulang meminta supaya ditambah bacaan lain, dan Jibril alaihi salam alaihi salam alaihi salam menambahnya hinggalah lengkap 7 perbezaan bacaan. Minta maaf kalau ada bising sikit, saya minta maaf. Lantaran itu maka lahirnya
lahirnya imam-imam qiraat. Lahirnya imam-imam qiraat seperti Imam Asim, Imam apa? Nafi'i, ha, Imam Hamzah dan lain-lainnya. Jadi melalui imam qiraat ini, lahirlah pula periwayat. Sorry, saya sikit nak baca ni. Periwayat perawi, iaitu golongan belajar Al-Quran terus dengan imam qiraat lah. Selepas itu wujud pula tariq, aliran bagi bacaan imam qiraat dan periwayat. Qiraat tu apa? Qiraat ia merujuk kepada cara. Dia merujuk kepada cara, guys. Sahabat-sahabat di luar sana, dia merujuk kepada cara bacaan yang bermaksud khilaf atau perbezaan pokok pada bacaan Al-Quran yang disandarkan kepada mana-mana imam-imam qiraat, imam-imam qiraat seperti qiraat Imam Nafi'i, Imam Asim, Imam Hamzah dan lain-lain lah. Riwayat ia merujuk kepada periwayat bacaan yang bermaksud cara bacaan Al-Quran yang disandarkan kepada perawi bacaan imam-imam qiraat. Ada contoh ni, guys. Dia kata sebagai contoh, bacaan riwayat qalun diambil dari qiraat daripada qiraat Imam Nafi'i, manakala bacaan riwayat Hafsan diambil dari qiraat Imam Asim. Jika saya ada salah, saya minta maaf. Seterusnya tariq. Ia merujuk kepada aliran bacaan yang bermaksud cara bacaan Al-Quran yang disandarkan kepada mana-mana kepada mana-mana pelopor. Faham tak? Ataupun penerus bacaan periwayat. Sebagai contoh, bacaan riwayat Warsh daripada qiraat Imam Nafi'i, seperti apa yang diambil melalui tariq Al-Quran. Tariq Al-Azraq. Manakala bacaan riwayat Hafsa daripada qiraat Imam Asim melalui tariq tariq Asyatibiyah. Faham tak? Kalau ada yang tak faham, boleh komen kat bawah. Allah. Seterusnya baik, nanti di video seterusnya saya akan ceritakan tentang 10 qiraat yang masyhur sekarang ni. Dululah. Selain saya lah. Ni apa yang saya tahu lah. Sampai sini saja video kita. Kalau ada yang tak faham, boleh komen kat bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.